Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini alhamdulillah syukur pada Allah. Allah panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita beriktikaf di rumah Allah. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah, dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni sama-sama dapat kita luangkan sedikit masa berada di dalam majlis ilmu, di mana kita akan sambung lagi pengajian hadis daripada kitab Hadis 40 yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Masih lagi kita bicarakan hadis yang kedua. Kita akan bicarakan pada malam ini insya-Allah tentang pengertian Islam, dan kalau berkesempatan kita akan huraikan juga pengertian iman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, pertama sekali saya mohon maaf ya di atas apa yang saya maklumkan pada minggu lepas, kerana disangkakan bahawa PKPB ni kita tak dapat datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah, negeri Melaka di antara negeri yang meneruskan aktiviti di masjid dan surau. Alhamdulillah, satu nikmat yang besar sebenarnya bila dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus berikan ya kebaikan kepada negeri ini insya-Allah ya, dan kesejahteraan kepada kita semua. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, saya nak maklumkan bahawa pihak penerbit telah maklumkan bahawa buku Hadis 40 telah pun dicetak dan insya-Allah akan dihantar dalam minggu hadapan. Jadi pada minggu hadapan hari Sabtu insya-Allah kita akan mula edarkan kepada siapa yang belum dapat lagi kitab. Insya-Allah kita akan edarkan ya. Jadi ambil maklum sajalah, minggu hadapan insya-Allah
Mereka akan cuba hantar kepada saya. Dah ambil daripada kilang, dah ambil, tinggal nak bawa ke Melaka sahaja. Jadi insya-Allah kita akan edarkan pada minggu hadapan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana kita masih lagi bicara hadis yang kedua, insya-Allah saya akan bacakan nas hadisnya sekali lagi, dan kita akan berikan penumpuan pada malam ini berkaitan Islam, dan kalau berkesempatan berkaitan iman. Dan kebanyakan apa yang saya huraikan pada malam ini tidak disebutkan di dalam kitab kita lah, kerana kalau kita tengok dalam kitab yang kita sebutkan, yang kita baca pada minggu lalu, habis sahaja kita bicara tentang jalinan antara Islam dan iman, terus masuk kepada beriman kepada qadar. Terus dia macam melompatlah. Tapi itu apa yang disyarahkan oleh Syekh Ibn Attar rahimahullahu ta'ala. Baik, saya bacakan hadisnya. Hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu anhu aidan qal bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'r la yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Saya bacakan terjemahannya. Artinya diriwayatkan daripada Umar radhiyallahu anhu juga, katanya, tatkala kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak kelihatan padanya kesan-kesan permusafiran, dan tiada seorang antara kami yang mengenalinya. Sehinggalah dia duduk di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia sandarkan lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan tangannya di atas pahanya. Lalu berkata, "Wahai Muhammad, beritahu kepada aku tentang Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Islam adalah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Kamu mendirikan salat, kamu menunaikan zakat, kamu berpuasa pada bulan Ramadan, dan kamu menunaikan haji di Baitullah sekiranya kamu berkemampuan untuk pergi ke sana." Lelaki itu berkata, "Kamu adalah benar." Maka kami berasa hairan terhadapnya. Dia yang bertanya dan dia yang membenarkannya. Lelaki itu berkata lagi, "Beritahu kepada aku tentang iman."
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari kiamat, dan beriman dengan ketentuannya yang baik dan buruk. Lelaki itu berkata, kamu adalah benar. Katanya, maka beritahu kepada aku tentang ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa kamu menyembah Allah seumpama kamu melihatnya, maka sekiranya kamu tidak mampu melihatnya, sesungguhnya dia melihat kamu. Katanya, kamu adalah benar. Katanya, maka beritahu kepada aku tentang kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Lelaki itu berkata, maka beritahu tentang tanda-tanda kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa seorang hamba perempuan melahirkan tuannya. Kamu melihat orang yang berkaki ayam, bertelanjang, miskin dan mengembala kambing akan berlumba-lumba membina bangunan yang tinggi. Kemudian lelaki itu beredar. Lalu aku terdiam beberapa ketika. Kemudian baginda bersabda, wahai Umar, adakah kamu tahu siapakah yang bertanya itu? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Jibril datang kepada kamu, dia mengajarkan kepada kamu tentang agama kamu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita telah ulang beberapa kali, hadis ini dikenali sebagai hadis Jibril. Kerana pada ketika itu malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajukan beberapa soalan, sedangkan jawapan kepada soalan-soalan itu diketahui oleh malaikat Jibril alaihi salam. Tapi tujuan dia bertanya adalah untuk mengajar kepada para sahabat radhiyallahu anhum, apakah itu Islam, apakah itu iman, apakah itu ihsan, dan apakah itu tanda-tanda kiamat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini kita akan bicarakan terlebih dahulu tentang Islam. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Islam, maka baginda sallallahu alaihi wasallam telah memberi jawapan yang kita kenali pada hari ini dengan rukun Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ini wajib kita ketahui sebagai orang yang beragama Islam. Dimulai dengan susunannya. Bermula dengan mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita mengucapkan dua kalimah syahadah, ia bukanlah sekadar lafaz sahaja. Dia bukan sekadar lafaz sahaja, tetapi kita perlu yakin, kita perlu beriktikad dengannya dengan hati. Kemudian kita melafaznya dengan lidah. Adakah cukup sekadar itu? Belum lagi, kerana kita kena zahirkan, kita kena tunjukkan dengan mengamalkan apa yang diajar oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi anggota badan yang Allah berikan kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tiga perkara. Ya, kita mengakui dengan hati, kita melafazkannya dengan lidah, dan kita mengamalkannya dengan seluruh anggota badan kita. Barulah akan sempurna apa yang kita lafazkan itu. Baik. Jadi para ulama menyebutkan bahawa syahadah itu syahadatain. Syahadah itu dua syahadah, dua kalimah syahadah. Ya, kita sebut dua kalimah syahadah. Boleh saja kalau kita nak sebut dua syahadah, iaitu kita bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Rasul itu utusan Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kepada kita
Al-Quran, ya, yang menyampaikan kepada kita ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, walaupun kita semua makruf tentang perkara tersebut, tetapi para ulama tetap menekankannya mesti ada dua-dua, iaitu meyakini bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melain Allah, dan meyakini bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa para ulama tekankan dua-dua sekali? Kerana boleh jadi saja tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau kita cerita yang dahulu bahawa ada saja orang yang mengakui tentang Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka ingkar, mereka tak nak terima bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang-orang Yahudi di Madinah. Mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak mahu menerima Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang mereka agung-agungkan adalah Nabi Musa alaihi salam dan kitab Taurat. Sedangkan apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dibangkitkan, telah diutuskan, maka kitab Taurat itu sendiri telah mansukh, ya. Kitab Injil juga mansukh. Yang hanya diterima adalah Al-Quran. Jadi sebab itu mereka mestilah beriman bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu perlu kita gandingkan kedua-duanya sekali. Manakala pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada golongan yang mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka meragui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian golongan yang dinamakan sebagai Quraniyun. Mereka hanya menerima Al-Quran saja, sedangkan mereka menafikan, mereka menolak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tak boleh berlaku. Itu tak boleh. Kerana bila mana kita sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bila kita berikrar bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka kita wajib beriman kepada Rasulullah, dan kita beriman juga kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi sebab itu para ulama menyebutkan bahawa kedua-dua kalimah itu, bahawa wahatani syahadatani mutalazimani, dua-dua syahadah itu perlu datang seiring, ya. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita akidah yang benar, sehingga kita beriman kepada Allah. Kita meyakini bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan kita juga yakin bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum kita teruskan kepada rukun yang berikutnya, kita nak mendalami dahulu syahadah. Syahadah yang kita ucapkan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, walaupun belum lagi nak bicara tentang ihsan, belum lagi nak bicara tentang salat, tapi saya suka ajak diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah supaya kita menyebut syahadah itu dengan betul-betul memaknainya, ya. Bila mana kita dirikan salat, bila mana dalam tasyahud kita sebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, cuba kita rasakan yang betul-betul, bukan sekadar lafaz saja, tapi kita yakin sungguh-sungguh, ya. Kita rasakan sungguh-sungguh bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita rasakan sungguh-sungguh, dan bila mana kita sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita yakin sungguh-sungguh bahawa Nabi Muhammad benar-benar adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tentang wa anna Muhammadar Rasulullah kita akan sebutkan selepas ni. Yang pertama, bila kita sebut tentang syahadah asyhadu an la ilaha illallah, para ulama menyebutkan boleh kita dapati tafsirnya,
ya. Boleh kita dapati maknanya di dalam Al-Quran. Bila mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Kalian sembahlah Allah. Bila kita mengakui bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, maka kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Kita tidak akan sembah melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan sembah apa-apa sekalipun melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, itu perintah Allah di dalam Al-Quran. Wa'budullah, hendaklah kalian menyembah Allah. Pasangan dia apa? Wala tusyriku bihi syai'a. Dan jangan sekali-kali kamu mensyirikkan Allah. Jangan sekali-kali kamu menyembah selain daripada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara yang sangat penting. Jadi dalam soal ibadah, hanya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam bab solat, bila kita menyembah Allah, kita tidak sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para ulama juga menekankan, dan cuma apa yang saya nak sebutkan ini tidaklah sehebat di negara-negara yang lain. Ya, di mana ada, bila mana mereka melakukan ibadah korban. Bila kita lakukan ibadah korban, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, haiwan korban itu untuk Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada untuk lainnya. Tetapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada di negara-negara lain, ya, di mana mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi bila mana mereka melakukan korban, mereka menyembelih kambing ke lembu ke, mereka niatkan untuk pokok, mereka niatkan untuk jin, mereka niatkan untuk kubur, mereka niatkan untuk berhala-berhala. Ini perkara yang dilarang, ya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala pernah dengar, ya, bahawa satu ketika dahulu di negara Arab, ya, mereka buat korban. Terutamanya bila tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bila mereka nak masuk ke rumah yang baru, ya. Dan mereka juga ada kepercayaan bahawa, ya, tapi ini bagi yang tak kuat akidah lah, yang tak kuat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mereka nak masuk ke rumah yang baru, ya, bila rumah dah siap kan, mereka percaya akan ada penunggunya. Mereka percaya bahawa ada yang menjaganya, ada jinnya. Maka sebelum mereka masuk merasmikan rumah itu, mereka akan sembelih dulu. Mereka akan sembelih kambing di depan rumah tu, dan mereka niatkan untuk jin tersebut. Perkara tu dilarang di dalam Islam. Tak boleh. Ya, bila mana kita menyembelih korban hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak selainnya, maka itu pun termasuk dalam erti kata wa'budullah. Sembahlah Allah. Bila kamu beribadah hanya untuk Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan sekali-kali mensyirikkan Allah, jangan menduakan Allah, jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sa'alta fas'alillah. Bila kamu meminta, kamu nakkan sesuatu, minta daripada siapa? Allah. Fas'alillah, kata Rasulullah. Kamu minta tu daripada Allah, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan bila kamu minta pertolongan, bila kamu minta perlindungan, maka kamu akan minta juga pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita begitu? Sebab tidak layak kamu meminta selain daripada Allah. Tidak layak kamu meminta perlindungan, tidak layak kamu meminta pertolongan melainkan daripada Allah. Nak meminta hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bila kita yakin bahawa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa,
Tidak ada yang dapat memberikan manfaat melainkan Allah, tidak yang dapat memberikan mudarat melainkan Allah, maka kita tak akan meminta kepada yang lain melainkan kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama juga sebut di sebalik asyhadu an la ilaha illallah, kita juga perlu beriman dengan keesaan Allah. Kita harus beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Semua tu kita beriman. Itulah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Semua kepada Allah Subhanahu wa taala kita meyakini. Jadi bila bicara soal akidah, soal syahadah, soal Allah, maka menjadi kewajipan kepada kita untuk belajar. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau kita tak belajar, mana mungkin kita mengenali Allah Subhanahu wa taala, ya? Jadi kita kena belajar tentang Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menjadikan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang menetapkan takdir untuk kita, sama ada yang baik, sama ada yang buruk, semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang meyakini bahawa di sebalik setiap perkara itu ada hikmahnya, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena kenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, banyak, ya, sebenarnya banyak cara, sangat-sangat banyak cara, ya, bagaimana untuk kita menghidupkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya adalah dengan mengamalkan doa-doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, yang kita belajar daripada kecil, dah ditekankan tentang akidah, dah ditekankan tentang la ilaha illallah kepada kita. Bila mana kita nak tidur tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, apa kita baca? Allahumma bismika ahya wa amut. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan nama-Mu kami hidup dan kami mati. Maksudnya yang menghidupkan kita Allah, yang matikan kita Allah. Bila kita bangun saja daripada tidur, kita pun baca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hidupkan kita. Yang hidupkan kita siapa? Allah. Ba'dama amatana, selepas Allah Subhanahu wa taala mematikan kita. Kerana tidur itu adalah mati yang kecil. Maka yang mematikan kita siapa juga? Allah. Wa ilaihin nusyur. Di situ ada beriman kepada hari kiamat, dan kepadanya lah kita akan dikembalikan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan dihimpunkan. Maka dalam doa saja tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dia menguatkan akidah kita, menguatkan apa yang ada dalam asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seharian kita dah hidup, dah makan, dah minum, kita dah buat kerja, dah buat macam-macam. Sebelum kita tidur, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita? Baca doa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Ini doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur. Kita baca apa? Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah yang bagi makan pada kami, yang bagi minum pada kami. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Yang bagi rezeki siapa? Allah. Ada yang lain bagi rezeki kepada kita? Tak ada. Tak ada siapa-siapa yang bagi rezeki kepada kita melainkan Allah. Bahkan apa yang orang sampaikan kepada kita itu datang daripada Allah. Masya Allah. Maka kita sebutkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang bagi makan pada kami, yang bagi minum pada kami, wa kafana, dan yang memberi kecukupan kepada kami. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, hari ini cukup ke? Cukup pakaian ke? Ada tempat tinggal ke? Ada kenderaan ke? Semua cukup kan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Sebenarnya bukan cukup saja Allah bagi, lebih pada kita. Sebenarnya bukan cukup, tapi Allah bagi lebih kepada kita. Maka kena terima kasih pada Allah
ya, kita kena baca supaya kita ingat ni semua Allah bagi, ini semua Allah bagi. Semua Allah. Wa kafana wa awana. Dan kita baca doa ni ketika mana kita nak tidur, ketika kita dah nak baring, maka ketika itu kita sebut. Dan segala puji bagi Allah yang bagi tempat tidur kepada kita. Bilik kita tu siapa yang bagi? Allah. Katilnya yang bagi? Allah, ya. Bantalnya Allah, ya. Semua Allah yang bagi kepada kita. Dalam masa yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita dalam doa itu, fakam mimman la kafiya lahu wala mu'wi. Berapa ramai orang di luar sana yang tidak cukup keperluan dia. Ada yang tak makan lagi hari ni, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Ada orang yang hari ni dipakai pakaian tu pakaian semalam. Jadi kamu kena ingat, kita kena ingat bahawa yang cukup, yang Allah bagi cukup, ya Allah bagi lebih, ya Allah bagi sempurna itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak layak bagi seseorang hamba itu menyembah selain daripada Allah, sedangkan semua yang dia ada itu milik Allah. Bahkan diri kita pun milik Allah. Maka mana mungkin kita menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali kita mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, kita berikrar, kita meyakini bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita sebut wa anna Muhammadar Rasulullah ataupun wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, para ulama huraikan makna syahadah, ya. Para ulama menghuraikan makna syahadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah memadai sekadar kita mengakui? Kalau orang tanya siapakah Nabi Muhammad itu, kita jawab Nabi Muhammad itu seorang Rasul Allah. Cukup sekadar tu saja. Kata para ulama belum cukup lagi, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sebalik syahadah itu, di sebalik kita sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di sebalik kita mengatakan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, utusan Allah, kita tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah kena menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya. Bukan sekadar mengaku saja, tetapi kita kena letakkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya selepas Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu yang pertama kita cintai Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih daripada kita cintai diri kita sendiri. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih daripada kita mencintai kedua orang tua kita. Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih dari kita cintai anak-anak kita. Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih dari kita mencintai seluruh manusia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada Allah, ya, juga kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak boleh dipisahkan, ya. Hanya cintai Allah tapi tak cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak boleh, ya. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bererti kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mentaati Rasulullah bererti kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari ajaran Rasulullah bererti kita mengingkari ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dua kalimah syahadah itu dia terikat antara Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang wajib ke atas kita untuk beriman kepada kedua-duanya, mencintai kedua-duanya, mentaati kedua-duanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita membenarkan semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita kena tahu di sebalik dua kalimah syahadah tersebut. Dan ada huraian yang lebih panjang lagi, cuma
yang lebih sesuai kita mempelajari tentang kedua-duanya adalah dalam ilmu tauhid ataupun ilmu akidah yang akan membahaskannya dengan lebih panjang, ya. Apa yang saya nak tekankan dekat sini, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, adalah selalu meyakini bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wajib ke atas kita untuk mencintai baginda, wajib ke atas kita untuk mentaati baginda, wajib ke atas kita untuk mengikuti semua yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perintah Allah, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa saja yang dibawa, yang didatangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu kena ambil, kamu kena ikut, kamu kena lakukan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang baginda sallallahu alaihi wasallam kata jangan, yang baginda larang, maka jangan kamu buat, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita ada iktiqad, dah yakin sungguh-sungguh dalam hati kita, cukupkah sekadar kita meyakininya saja? Cukupkah sekadar kita melafazkannya saja? Belum cukup lagi. Jadi apa kita kena buat? Maka disusuli dengan rukun yang kedua, rukun Islam ketiga, rukun Islam keempat dan rukun Islam yang kelima, di mana kita nak buktikan yang kita yakin tadi. Bukan sekadar lafaz saja, tapi kita kena buktikan wa tuqimas salah. Dan kalian kena dirikan solat. Kalian dirikan solat. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, as-salatu imaduddin. Solat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang mendirikan solat, maka dia telah dirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Dan siapa yang tinggalkan solat, maka dia telah runtuhkan agama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau kita benar-benar meyakini, ya, kita i'tiqad pada kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, buktikan. Buktikan dengan apa? Dengan kerjakan solat. Dirikan solat. Dan solat ini insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita akan sebutkan pada minggu yang akan datang dengan lebih terperinci, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu kama raaitumuni usalli. Kalian solat, hendaklah kalian solat sebagaimana kalian lihat aku salat, ya. Para ulama sebutkan sebagaimana yang kalian lihat berarti sebagaimana yang kamu belajar tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bukti cukup dengan solat saja belum lagi. Wa tu'tiyaz zakah. Kamu kena keluarkan zakat, kamu kena tunaikan zakat. Kerana wa tuqimus salah, kamu dirikan itu antara hubungan kamu dengan Allah. Dan wa tu'tiyaz zakah, bila mana kamu tunaikan zakat, itu hubungan kamu dengan hamba-hamba Allah, dengan manusia, dengan para asnaf, mereka yang memerlukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ada hubungan kamu dengan Allah, ada hubungan kamu dengan manusia. Wa tasuma Ramadan, dan kamu berpuasa dalam bulan Ramadan. Wa tahujjal bait, dan kamu melaksanakan ibadah haji. In istata'ta ilaihi sabila, apabila kamu mampu untuk melakukannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah rukun yang kedua hinggalah rukun yang kelima insya-Allah kita akan huraikan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kekalkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam diri kita, dan selalulah kita melafazkannya, selalulah kita mengulang-ulangnya. Dan saya cuma teringat syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita daripada kecil lagi, daripada kita bayi lagi, ibu kita, ayah kita dah dodoikan kita dengan la ilaha illallah.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kan mak kita doa-doakan kita, Masya Allah, daripada kecil lagi lafaz itu telah didengarkan kepada kita dan kita pun dapat menyebut-nyebutkannya, melafazkannya dan meyakininya, bahkan kita beriktikad dengannya. Jadi syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana kita didodoikan begitu, maka kita pun dodoikan anak kita pun macam tu juga. Ajar mereka daripada baby lagi, biar mereka dengar kalimah syahadatain, dua kalimah syahadah tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah, yang silap daripada kelemahan diri saya sendiri, saya mohon ampun daripada Allah, dan saya mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih pada semua yang hadir pada malam ini. Terima kasih pada semua yang menonton secara live, dan kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah perasaan cinta dan sayang dalam diri kami terhadap junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ya Tuhan kami. Basahkanlah lidah kami agar kami sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami umat baginda yang layak menerima syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.